Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, salam sejahtera. Satu isu panas yang saya nak sampaikan hari ini, di bulan yang mulia ini, setelah berpuasa, rakyat Malaysia yang beragama Muslim menyambut Hari Raya. Tapi saudara-saudara, tiba-tiba terdapat satu kejutan yang bagi saya ini amat tidak relevan untuk tiba-tiba timbul isu sedemikian. Di mana Sultan yang dihina oleh rakyat Malaysia dan akhirnya beliau telah menerima pada. Bagi saya penghinaan ini adalah satu perkara yang saya amat tolaklah, dan ini tidak relevan untuk dilakukan lebih-lebih lagi di bulan yang mulia ini, ramai yang menyambut hari raya, tapi tiba-tiba pula kita mendengar perkara ataupun masalah sebegini. Saya melihat dalam satu artikel dari biharian.com, lelaki disyaki hina Sultan Johor direman 4 hari. Bagi saya ini pasti adalah satu tangkapan yang mengejutkan rakyat Malaysia, terutamanya di musim perayaan ini. Dalam artikel ini, seorang lelaki yang ditahan kerana disyaki membuat hantaran berbau penghinaan terhadap Sultan Johor, Sultan Ibrahim almarhum, Sultan Iskandar melalui media sosial, direman 4 hari bermula hari ini. Artikel pada 25 April diterbitkan pada 4.27 petang. Bagi saya ini pasti satu kejutan kepada Istana Negara juga, kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, dan sudah pasti kepada kepimpinan Perdana Menteri, kepimpinan Kerajaan Madani hari ini, yaitu kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam artikel ini juga menyatakan Setiausaha Polis Malaysia, Datuk Nur Sia Muhammad Saaduddin, berkata suspek berusia 35 tahun itu direman hingga Jumaat ini selepas permohonan dibuat mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. Oke, baik saudara-saudara, sebelum saya meneruskan isu panas ini, mohon kiranya jasa baik Anda untuk bantu channel ini. Anda boleh like video ini, Anda boleh share juga, dan tekan butang subscribe. Dalam artikel ini, kes dikendalikan Unit Siasatan Jenayah Terkelas di bahagian D5 Jabatan Siasatan Jenayah ataupun JSJ Bukit Aman. Semalam, polis menahan lelaki terbabit di sebuah rumah di Puchong, Selangor, dan merampas satu telefon bimbit jenama Samsung serta sekeping kad SIM jenama Red One. Norsia dalam kenyataannya semalam berkata, lelaki terbabit dipercayai memuat naik hantaran berunsur penghinaan terhadap Sultan Johor menerusi akaun Facebook Indera Mulia pada Khamis lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948 kerana mendatangkan kebencian atau penghinaan terhadap mana-mana raja atau kerajaan, serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, yaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Jadi bila kita dengar pula tentang Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Hasutan 1948, bagaimana pula dengan pemimpin-pemimpin yang lain yang juga pernah mendatangkan kebencian atau penghinaan terhadap mana-mana raja atau kerajaan. Bila dicakap tentang kerajaan, sudah pasti tentang Perdana Menteri. Status Perdana Menteri tidak kiralah siapapun Perdana Menteri pada ketika itu. Dan hari ini pula Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bagaimana pula dengan pemimpin-pemimpin yang mungkin terlibat dengan Akta Hasutan ini? Saya tidak pastilah siapa, tapi mungkin ada pemimpin yang menghentam Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin mereka juga boleh dikenakan Akta Hasutan 1948 ini. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, satu isu panas hari ini saya nak sampaikan kepada semua yang menonton video ini.
Tapi sebelum saya mulakan, mohon kiranya Anda bantu channel ini dengan menekan butang like, Anda boleh share video ini dan tekan butang subscribe. Saudara-saudara, satu isu panas di mana ini mengaitkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sudah pasti banyak kecaman yang diterima oleh Perdana Menteri setelah beliau yang menganjurkan rumah terbuka. Dan yang mengejutkan, rumah terbuka yang dianjurkan itu tidak tahu kebetulan ataupun baca mana, rumah terbuka yang dianjurkan itu diadakan di 6 buah negeri yang secara tidak langsung terlibat dengan pilihan raya negeri pada tahun ini. Jadi salah satu pemimpin yang membuat kenyataan ataupun kritikan kepada tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah Menteri Besar Kedah sendiri, Muhammad Sanusi. Jadi sudah pasti banyak penerimaan. Ada penerimaan positif, ada penerimaan negatif setelah rumah terbuka yang dianjurkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab kita tahu ini adalah rutin bagi seorang Perdana Menteri membuat rumah terbuka untuk merayakan perayaan, terutamanya hari raya ini bersama dengan rakyat Malaysia, tidak kira agama, bangsa. Jadi saudara-saudara, dalam satu artikel dari Malaysia Kini yang panas dan luar biasa ini, apa Perdana Menteri buat semua tak betul untuk pembangkang. Kenyataan dari Setpol Anwar. Setiausaha politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim menempelak pembangkang yang didakwanya sentiasa cuba mencari kesilapan pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Apa yang Perdana Menteri ke-10 buat, semua tak betul. Rumah terbuka pun salah, basmi kemiskinan tegar pun salah. Silap hari bulan, kalau Perdana Menteri ke-10 nak pulihkan masalah air di Kelantan pun nanti dianggap agenda Freemason. Jadi maksudnya ada saja kesalahan kalau apa saja pun yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Sudah pasti pemimpin pembangkang akan mencari kesalahan. Jadi dalam artikel ini juga, sakit hati mereka ini sakit. Bidasnya pada ciapan di Twitter. Dia mengulas kenyataan Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi terhadap penganjuran rumah terbuka Aidilfitri Malaysia Madani bersama Perdana Menteri yang dianggap sebagai program kempen pilihan raya negeri PRN dan tidak wajar diadakan. Kalau kita lihat pada sudut positif, ini adalah perkara yang harmoni sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim menganjurkan rumah terbuka dan ramai rakyat Malaysia yang dapat melihat pemimpin yang mereka tidak dapat bersama-sama di dalam sebuah majlis, contohnya menteri-menteri di dalam kabinet. Dan seperti apa yang Puan Zarkasi juga ada buat kenyataan sebelum ini, bahwa pembangkang pun saya rasa diundang untuk datang ke majlis rumah terbuka tersebut. Jadi saudara-saudara, ini pasti satu kejutan besar. Dalam artikel ini, Muhammad Sanusi dilaporkan berkata, majlis itu melibatkan kos yang tinggi, sedangkan Kerajaan Persekutuan sebelum ini menguar-uarkan langkah penjimatan. Justeru, katanya rumah terbuka Aidilfitri seharusnya diadakan di satu lokasi saja, yaitu di Putrajaya seperti kelaziman. Memang kalau diadakan di Putrajaya saja, hanya beberapa ataupun ada jurang, ada kuantiti rakyat yang dapat datang ke situ. Jadi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau kita fikir secara positifnya, kalau dia buat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri buat rumah terbuka di 6 negeri ini, sudah pasti lebih ramai orang yang dapat merasai rumah terbuka tersebut. Jadi saudara-saudara, bagi saya ini satu kejayaan besar kepada Perdana Menteri. Bukan kritikan ini, bagi saya ini tidak perlu dipedulikan oleh Perdana Menteri lah. Bagi saya ini satu kejayaan besar kepada Perdana Menteri, di mana beliau sebagai Perdana Menteri yang baru, saya boleh katakan masih baru. Jadi ini satu kejayaan dan kemenangan besar kepada Perdana Menteri, boleh membuat rumah terbuka di 6 buah negeri ini. Jadi tuan-tuan dan puan semua, saudara-saudara, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.